Salam sejahtera dan salam sehati sejiwa. Seramai 1,000 penduduk dari 16 kampung yang mendiami tanah adat di Pulau Banggi Kudat bakal mendapat hak pemilikan tanah secara berperingkat dalam tempoh 8 bulan. Ia merupakan antara usaha kerajaan negeri dalam memastikan penduduk mendapat hak pemilikan tanah adat berkenaan. Pembantu Menteri Pembangunan Perindustrian Datuk Balkia Ismail berkata, langkah itu selaras arahan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Musa Haji Aman untuk melaksanakan proses pengukuran tanah bagi penduduk dalam lawatannya ke Pulau Banggi 22 Ogos lalu. Ketika ini, kira-kira 19% penduduk di Pulau Banggi memiliki geran tanah. Saya percaya dengan penyerahan geran 1,000 pemilik tanah yang ada di Pulau Banggi ini, sedikit sebanyak dia menjadi pembangkit ke arah usaha kita, khususnya di kementerian saya, untuk mengenengahkan usahawan-usahawan ini untuk kita groom di peringkat yang lebih tinggi lagi. Datuk Balkia ditemui pemberita selepas merasmikan program perkhidmatan tanah anak negeri Sabah, PANTAS di Pulau Banggi Kudat. Program tersebut merupakan yang kedua di negeri ini selepas daerah kecil beluran. Sementara itu, penduduk yang bakal menerima geran tanah dinasihatkan tidak menjual tanah berkenaan. Tegas Wakil Rakyat Banggi, Datuk Abdul Mijul Haji Unaini, tindakan itu hanya merugikan penduduk dan kerajaan yang bersungguh-sungguh membantu rakyat mendapatkan tanah. Bila sudah dapat geran tanah, jaga baik-baik untuk kepentingan diri sendiri dan generasi pada masa hadapan. Datuk Abdul Mijul berkata, rakyat di Pulau Banggi juga harus bersyukur atas usaha kerajaan membangunkan Pulau Banggi. Bukan sahaja menerusi projek agropolitan, malah merangkumi penyediaan prasarana kepada penduduk. Ini termasuk pembinaan jalan raya bernilai 30 juta ringgit, penyediaan tenaga elektrik dan air meliputi hampir ke semua kampung di pulau tersebut. Sementara itu, penduduk yang ditemui juga bersyukur atas inisiatif yang dijalankan kerajaan berkenaan. Memberikan sebidang tanah walaupun tidak seberapa begini luasnya, tapi kami berterima kasih kerana selama 40 tahun duduk di Pulau Banggi, di tanah Pulau Banggi tidak ada mempunyai apa-apa. Si orang-orang kampung terima kasih juga daripada kerajaan juga. Kalau begini si orang pun gembira juga, YB pun tidak juga rugi tukus lumus lah. Terdahulu, Pengarah Jabatan Tanah dan Ukur Negeri Sabah, Haji Safar Untong, dalam ucapannya dalam majlis yang sama berkata, satu mesyuarat khas akan diadakan untuk meluluskan permohonan penduduk secara serentak disusuli pengeluaran geran tanah. Sehubungan itu, semua ketua anak negeri dan ketua-ketua kampung serta penduduk terlibat diminta memberi kerjasama kepada Jabatan Tanah dan Ukur demi kelancaran proses tersebut. Pihak kontraktor yang terlibat dalam projek pembangunan infrastruktur di negeri ini, terutamanya dalam pembinaan jalan raya, diminta menggunakan produk berkualiti dalam pembinaan mereka. Timbalan Ketua Menteri Tan Sri Joseph Pairin Kitingan berkata, penghasilan jalan raya yang baik dan mampan dapat membantu kepada pembangunan negeri secara keseluruhannya. Malah penggunaan bahan berkualiti juga dapat mengurangkan kadar kemalangan jalan raya dan kos pembaikan jalan. Beliau yang juga Menteri Pembangunan Infrastruktur ditemui pemberita selepas melancarkan tar baharu bitumen 6070 oleh Shell di Kota Kinabalu. If the tolerance level is much better, and it's more durable, and it's stronger, which will obviously contribute towards safety, better safety conditions for our road users. It will be good for road construction. Tambahnya, telah tiba masanya kerajaan negeri menggunakan bahan baharu berkenaan memandangkan banyak projek jalan raya dirancang di seluruh negeri. Ia juga sesuai dengan keadaan cuaca di negara ini. Polis di Raja Malaysia PDRM sentiasa meningkatkan tahap keselamatan di negeri ini, khususnya di Pantai Timur Sabah, menerusi kawasan keselamatan khas Pantai Timur Sabah Eskom. Ketua Cawangan Khas Kontijen Sabah SAC Datuk Clarence Rorit Sagon berkata, ini bagi mengekang pelbagai ancaman termasuk ancaman kumpulan militan yang dikuatiri mempunyai hubungan dengan kumpulan IS.
Menurut Datuk Clarence, setakat ini seramai 61 rakyat Malaysia menyertai kumpulan IS dengan 10 daripadanya terbunuh. Justru usaha pencegahan perlu dilakukan bagi mengelak lebih ramai rakyat terlibat dalam kegiatan berkenaan. Katanya polis juga terus memantau kegiatan Jemaah Islamiyah JI dan Darul Islamiyah DI di Sabah yang menjadikan negeri ini sebagai laluan transit anggotanya dari Indonesia dan Filipina. Datuk Clarence memaklumkan perkara itu ketika menyampaikan ceramah fahaman kumpulan pelampau sempena seminar kelestarian keselamatan negara yang dirasmikan Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Yahya Husin di Intan Kampus Sabah Tuaran. Terdahulu Datuk Yahya dalam ucapannya berkata kerajaan sentiasa memantau pergerakan penjawat awam bagi memastikan mereka tidak terlibat dalam kegiatan yang boleh mengancam keselamatan negara. Katanya rakyat perlu mengambil iktibar daripada pelbagai peristiwa keganasan dan jenayah rentas sempadan yang berlaku dalam dan luar negara bagi memastikan keamanan dan keharmonian negara dapat dipelihara secara berterusan. Lebih 500 penjawat awam dari pelbagai jabatan dan agensi menyertai seminar berkenaan. Baik, saudara, sekian berita dari Sabah petang.